Sepanjang malam itu, Datuk tak dapat tidur. Dia termenung di anjung rumah hingga matahari pagi terbit di kaki langit. Cuma ada satu sahaja yang Datuk rasa agak ganjil setelah pertemuan dia dengan manusia berkepala anjing itu. Sebenarnya dia tidak mendengar sebarang suara perempuan menjerit atau menerima pengaduan dari anak buahnya sama ada mereka bertemu atau memburu manusia berkepala anjing itu. Agaknya dia dah lari dari sini, beritahu Datuk kepada nenek ketika sarapan pagi. Nenek tidak menjawab, tapi nenek merenung muka saya dengan wajah yang sangsi. Lari atau menyiapkan diri, terungkap pula dari mulut nenek. Datuk tersenyum. Saya terus menghirup air kopi. Biasanya perkara yang jahat tidaklah lama berkuasa. Suara Datuk lembut. Maksud awak? Yang jahat tidak akan diperkenankan oleh Allah, sahut Datuk. Dan Datuk terus bangun dari situ. Datuk menyuruh saya ke paya besar untuk melihat anak-anak getah yang baru ditanam semula. Dia juga menyuruh saya menebang pokok-pokok pisang di celah-celah anak-anak getah itu. Kau tebang yang mana rasa pokok-pokok pisang tu boleh merosakkan anak-anak getah kita tu? Pesan Datuk. Saya mengangguk. Ke paya besarlah saya pagi itu dengan basikal tua membawa sebilah parang. Lebih kurang pukul 3 petang, saya kembali ke rumah. Terkejut juga saya bila melihat ada beberapa orang duduk di anjung rumah berbincang dengan Datuk. Saya rasa mereka membincangkan peraturan-peraturan berjaga malam. Saya tak nak ambil pot dan tak nak ambil kisah dan saya terus ke sungai untuk mandi. Selepas mandi, saya makan dan terus saya membaca surat khabar bertulisan Jawi. Sememangnya Datuk tidak pernah tinggal membeli akhbar sejak dari zaman mudanya lagi. Tanpa diduga, Datuk memanggil saya. Cepat-cepat saya campakkan surat khabar dan meluru kepadanya. Ada apa tu? Malam ni kau turut sama-sama berjaga ya? Saya? Kawan-kawan Datuk mengetawakan saya. Kau takut? Tanya Datuk sesudah suara ketawa kawan-kawannya mati. Semua biji mata kawan-kawan Datuk tertumpu ke muka saya. Tak takut. Biasa je. Kawan-kawan Datuk berpandangan sama sendiri dan saya ditugaskan berjaga dekat surau hingga ke rumah Haji Syafiq. Kawan yang disyorkan oleh Datuk ialah Bidin yang agak tiga suku sedikit perangainya. Bidin pun Bidin lah. Malam ni kita berjaga. Kawan-kawan Datuk tu dah pulang. Jadi sementara menanti malam tiba, saya berpeluang menyoal Datuk tentang kehilangan Imam Hamid. Tidak banyak yang mahu diceritakan oleh Datuk tentang Imam Hamid. Datuk cuma mengatakan Imam Hamid meninggalkan kampung kerana urusan peribadi. Menurut Datuk, manusia yang berkepala anjing ini memang sudah lama wujudnya. Tidak dapat diatasi oleh orang yang cukup handal dalam ilmu kebatinan. Tapi, orang yang macam tu tak ada lagi. Keluh Datuk. Di mukanya terbayang rasa kecewa dan kesal yang amat sangat. Dia bimbang kalau manusia kepala anjing itu tidak dapat dihancurkan, bukan satu perkara yang mustahil ada gadis yang akan menjadi korbannya. Macam mana orang tu boleh jadi begitu pula tu? Datuk merenung muka saya tepat-tepat. Dia menggaru pangkal dagunya 2-3 kali. Matanya merenung kosong ke depan. Kadang-kadang perkara-perkara begini berpunca dari keturunan. Macam mana pula caranya tu?
Saya bertanya Datuk. Boleh jadi masa dulu tok neneknya mengamalkan ilmu tu untuk mempertahankan diri. Bukannya tujuan jahat sebenarnya. Maklumlah orang zaman dulu banyak mengembara dalam hutan. Jadi mereka terpaksa menggunakan pelbagai-bagai ilmu. Datuk berhenti bercakap. Dia telan air liur 2-3 kali. Matanya masih juga merenung ke depan. Biasanya yang datang dari keturunan tu, bila dia terdesak dan tidak sedarkan diri, umpamanya dipukul orang dengan tidak tentu pasal, baru dia jadi. Dia baru nak bingkas, baru dia nak bertindak. Jenis ni tak berbahaya. Boleh dibuang dengan ancak dan dirakit ke 7 kuala sungai. Dan orang itu akan sempurna terus, akan pulih terus. Saya mendengar cakap Datuk dengan penuh teliti. Yang di kampung kita ni macam mana pula tu? Orang ni menuntut tapi salah bawa. Pasal tu dia mengganas, dia tak sama dengan yang tadi. Silap dan salah macam mana pula tu? Tujuan dia menuntut untuk diri sendiri. Tapi masa dia menuntut tu, boleh jadi dia menjalani pertapaan. Dan semasa dia bertapa tu, dia didatangi dan dipengaruhi syaitan untuk membawa ilmu yang salah itu. Jadi, mendengar cakap saya tu, Datuk jadi tergamam. Bila rasa tergamamnya hilang, dia tersenyum dan terus menepuk bahu saya 2-3 kali. Dia terus jadi syaitan lah, tambah Datuk. Kerana itulah, bila mahu menuntut ilmu keduniaan, terlebih dahulu isilah dada kita dengan ilmu akhirat, ilmu agama, supaya kita dapat membezakan yang mana ditegah, yang mana dituntut. Tak boleh main ikut dan, tak boleh main ikut suka hati. Silap-silap kita akan terkeluar dari ajaran agama. Keluar macam mana tu ni? Tak fahamlah saya. Takbur dan menafikan kebesaran dan kekuasaan Allah. Sedangkan sesuatu yang berlaku adalah atas kehendak Allah. Maka daripada itu kita boleh jadi murtad. Datuk segera bangun. Memang kalau dia masih depan saya, banyak lagi saya akan tanya, saya tak peduli. Datuk pun sebenarnya dah faham, dah masak benar dengan perangai saya. Dia memilih jalan mudah dengan meninggalkan saya. Jam sudah 10 malam. Saya dan pasangan saya berjaga malam tu, bidin 3 suku, mundar-mandir dari satu kawasan ke satu kawasan. Kemudian kami menuju ke kawasan rumah Haji Syafi'i dengan membawa sebatang kayu yang panjangnya kira-kira 4 kaki. Saya sebenarnya tak suka dengan perangai bidin 3 suku tu, yang suka bercakap besar. Sesekali dia suka bersilat tak tentu pasal. Dengan kata lompat pun dia buka silat. Saya bimbang kalau dekat dengan dia, takut kepala saya berdarah terkena kayu yang di tangannya. Memang saya tahu bidin ni baru 2 bulan belajar silat cekak, tengah seronok bersilat. Kau jalan seorang dulu, Din. Aku nak rehat di tangga surau, kata saya sambil duduk di anak tangga surau yang paling bongsu. Ketika itu sudah pukul 11 lebih. Bulan dah mula mengambang. Suara salakan anjing mula kedengaran. Sayu. Okey, kalau aku jumpa, aku lipat 4. Jangan begitu, tak baik. Saya terdiam. Bidin 3 suku terus meronda. 2 minit kemudian bidin 3 suku datang kepada saya. Dah kenapa baru 2 minit dah patah balik? Kenapa? Tanya saya sambil melihat muka bidin 3 suku yang sudah pucat lesi. Dia tidak bersuara. Jari kelingkingnya menuju ke arah pangkal pokok mempelam. Berkali-kali dia menunjuk ke arah pangkal pokok mempelam itu. Dah dada saya pula berdebar. Tapi saya memberanikan diri pergi ke pangkal pokok mempelam itu.
Sebaik saja saya sampai ke pangkal pokok tersebut, saya terserempak dengan seekor kucing hitam belang putih menangkap tikus. Saya segera mendapatkan bidin 3 suku kembali. Tak ada apalah kat situ, kucing saja. Di situ aku jumpa dia. Biarlah aku balik dulu. Perut aku sakit. Siapa yang bidin jumpa? Saya membenarkan dia pulang. Tahulah saya kenapa bidin 3 suku jadi begitu. Saya terus berjaga tanpa bidin 3 suku. Berjaga tanpa kawan bukanlah satu perkara yang menyeronokkan. 2-3 kali saya membuat keputusan untuk pulang. Tapi kerana memikirkan keselamatan orang ramai, saya terpaksa juga berjaga. Suara lolongan anjing makin hebat. Sesekali terdengar bunyi suara burung jampuk tingkah meningkah dengan suara burung hantu. Angin malam terus bertiup. Daun-daun mula bergerak. Saya keraskan semangat dan terus meronda. Kalau ada apa-apa yang meragukan hati, saya akan terus memukul beduk, memberitahu kawan-kawan kampung yang lain yang meronda di kawasan lain. Saya terus berjalan di bawah sinaran bulan yang agak kabur pada malam itu. Waktu saya sampai ke pangkal pokok empelam bagi kali yang ketiga, saya lihat kucing hitam berbelang putih itu masih lagi bermain dengan tikus yang ditangkapnya. Saya berdiri di situ. Tiba-tiba bahu saya ditepuk dari belakang. Darah saya tersirap. Badan saya menggeletar. Tak berani saya nak menoleh di belakang saya. Saya benar-benar kelang kabut masa tu. Saya mula mahu menjerit. Tapi sepasang tangan mentekuk mulut saya dengan keras. Saya gemuruh pulas untuk berusaha melepaskan diri. Saya terasa mulut saya tidak dicekup lagi. Segera saya menoleh ke belakang. Pak Imam. Ya, jangan bising. Imam Hamid memberi amaran. Dia berkain pelikat berbaju Melayu putih dan bersongkok putih. Matanya merah merenung ke muka saya. Pak Imam pergi mana? Tak nampak ni. Itu bukan urusan kau. Pak Imam ke yang jadi? Sebelum sempat saya menghabiskan perkataan, Imam Hamid menarik tangan saya ke bawah pokok mempelam. Dia suruh saya duduk dan dia berdiri gagah di depan saya. Saya tidak memalingkan pandangan saya ke mana-mana. Saya menentang wajahnya dengan harapan di bawah sinar bulan yang muram itu saya dapat melihat pertukaran wajah Imam Hamid daripada manusia kepada anjing. Apa yang saya harapkan tidak menjadi. Imam Hamid tetap berwajah manusia. Suara salakan anjing terus-menerus berbunyi. Bunyi burung hantu, bunyi burung jampuk pun kuat. Angin malam menggugurkan daun mempelam tua. Dengan mendadak sahaja bulu tengkuk saya berdiri. Datuk kau berjaga sebelah mana? Sebelah barat, Pak Imam. Bagus. Ini satu peluang yang baik. Apa yang Pak Imam cakapkan ni? Shh, kau tak tahu. Kau ikut saja. Selepas itu dia terus menarik tangan saya dengan kasar menuju ke surau. Tidak lama kemudian kami pun dah sampai di dekat surau. Pak Imam menarik pula tangan saya menuju ke rumah Pak Jalil. Dia berdiri betul-betul dekat tingkap bilik Minah, anak dara Pak Jalil. Kali ini saya memang yakin bahawa manusia berkepala anjing yang dicari-cari selama ini adalah Imam Hamid sendiri. Saya rasa saya nak mencari peluang untuk memukul kepala Imam Hamid dengan kayu, sekiranya dia leka ataupun lalai. Sesungguhnya, Imam Hamid cukup berhati-hati dalam kerjanya.
Dia tahu dan ingat setiap langkah yang sudah dibuat dan setiap langkah yang bakal dibuatnya. Saya panggil orang kampung boleh Pak Imam? Jangan. Ditegahnya pula saya. Saya bertambah bingung dengan sikap dan tindak tanduk Imam Hamid ni. Mari berlindung. Pak Imam menolak badan saya hingga jatuh ke tanah. Kemudian kami merangkak perlahan-lahan menuju ke pakal pokok asam Jawa yang dikelilingi oleh semak samun itu. Imam Hamid mendongak ke langit melihat bulan. Saya lihat wajahnya muram, tidak seronok. Mungkin sebab bulan pada masa Imam Hamid itu mendongak masih dilindungi awan tebal. Saya rasa telahan saya betul sebab apabila awan tebal itu mula meninggalkan bulan itu, maka Imam Hamid berseri-seri kerana cahaya bulan telah menerangi langit. Daripada itu, mulutnya mula kumat kamit membaca sesuatu. Dada saya mula berdebar kembali. Hai. Dalam keadaan yang mendebarkan itu, saya lihat Pak Imam menukar kain dengan seluar. Seluruh badan Pak Imam mula dibalut dengan kain hitam. Songkok putihnya juga ditukarkan kepada yang warna hitam. Aku mau jadi anjing, Katanya sambil menekan batang leher saya ke bumi. Hidung saya mencium tanah. Imam Hamid meniarap sama rata dan rapat dengan tanah. Dia memberitahu saya supaya jangan lari atau menjerit. Kalau saya tidak menurut perintahnya, dia akan menikam saya dengan lawi ayam. Saya bertambah menggeletar. Suara anjing bertambah kuat. Angin makin kencang bertiup. Berdetup-detap bunyi ranting menimpa bumi. Bulan terus mengambang. Suara katak bertambah rancak menyanyi. Imam Hamid masih meniarap. Matanya merenung ke arah rumpun senduduk dan serunai laut di sebelah kanan rumah Pak Jalil. 2 ekor anjing hitam keluar dari situ, melolong panjang ke bulan. Ekornya terpacak ke langit. Rumpun senduduk dan serunai laut itu bergerak dengan hebat. Imam Hamid tidak berkata apa-apa pun. Mulutnya terus kumat kamit. Saya lihat matanya tidak berkedip, memandang ulukar kecil di depannya. Kau tengok tu. Saya memandang ke depan. Seorang lelaki berkulit hitam berkepala anjing keluar dari celah semak itu. Dia meraung melolong bagaikan anjing merenung bulan. Lembaga manusia berkepala anjing itu melompat ke arah tempat Minah tidur. Tamar, Datuk kau kat mana? Datuk kau di mana ni? Bisik Imam Hamid kepada saya. Imam Hamid terus berkata, aku rasa keluarga Datuk kau dalam bahaya. Kerana selagi keluarga Datuk kau tidak porak-poranda, tidak dirosakkan, masalah ini tidak akan berhenti. Orang berkepala anjing ni ada menyimpan dendam dengan Datuk kau. Saya tergamam bila mendengar cakap Imam Hamid tu. Dan saya segera teringat Pak Jalil memang ada hubungan keluarga dengan Datuk. Malah dalam perkiraan Datuk, anaknya Minah itu mahu dijadikan isteri pada seorang cucunya. Jadi cakap Imam Hamid itu memang ada benarnya. Fikir saya sendirian. Dalam berfikir begitu, saya lihat manusia berkepala anjing menepuk dinding dari daun tingkap rumah Pak Jalil. Dan daun tingkap itu terkuak dengan sendirinya. Manusia berkepala anjing itu melompat ke atas, bertenggek di bendul tingkap. Saya bertambah kelang kabut. Imam Hamid bangun menuju ke bawah rumah. Dia terus bertempik dan menjerit sekuat hati. Kemudian diikuti dengan suara azan yang nyaring. Saya terus menuju ke surau, lalu memukul beduk.
Bila saya pulang ke tempat asal, saya lihat Imam Hamid sedang berhadapan dengan manusia berkepala anjing itu. Manusia berkepala anjing itu terus menyerang, terus menerkam Imam Hamid. Dengan tenang, Imam Hamid mengelak serangan itu. Saya mendekati Imam Hamid. Dia pula menghalau saya suruh pergi jauh. Bahaya. Jelas kedengaran Imam Hamid membaca ayat-ayat suci masa dia bertarung dengan manusia berkepala anjing itu. Saya terus berdoa supaya orang kampung akan datang segera ke tempat pertarungan itu. Dalam keadaan yang gawat itu, saya lihat manusia berkepala anjing itu tidak berdaya untuk menyerang Imam Hamid. Dia dah lemah. Ketika itulah Imam Hamid memasukkan lawi ayam ke perut manusia berkepala anjing itu. Imam Hamid meneruskan pembacaan ayat-ayat suci Al-Quran. Manusia berkepala anjing itu berguling-guling di atas tanah. Seluruh isi rumah Pak Jalil pun terjaga. Dan orang-orang kampung pun terus menerus tiba. Datuk meluru ke depan. Imam Hamid pula menghalang. Jangan dekat dia. Biarkan dia di situ. Nanti kita tahu siapa dia. Biar saya tikam, kata Datuk. Jangan. Kita cuma boleh menikam hanya sekali. Aku sudah tikam dia sekali tadi. Kalau 2 kali, 3 kali, nanti dia tak akan mati. Terang Imam Hamid kepada Datuk. Datuk akur dengan perintahnya. Bila manusia berkepala anjing itu berhenti menggelupur, kepalanya segera hilang dan bertukar kepada kepala manusia seperti sedia kala. Anjang dolah, kata Datuk. Imam Hamid tersenyum. Saya pula bingung. Banyak sangat perasaan saya ni. Macam mana orang yang sudah mati boleh hidup kembali Perkara itu segera saya tanyakan kepada Imam Hamid. Dengan senyum, Imam Hamid menjawab, roh dan badan tidak diterima bumi kerana amalan ilmunya salah. Ilmu syaitan. Saya lihat bekas tempat manusia berkepala anjing berguling itu terdapat batang pisang. Datuk terus memotong batang pisang itu sebanyak 7 keratan. 2 dibuang ke dalam semak dan 5 lagi dicampakkan ke laut pada keesokan harinya. Atas arahan Imam Hamid, dia menyuruh penduduk kampung membaca Yasin 44 malam berturut-turut. Perintah itu juga dituruti oleh orang kampung. Sejak itu, kampung saya tidak diserang oleh manusia berkepala anjing itu sehingga kini. 2 bulan selepas peristiwa itu, Datuk mengajak saya pergi ke kampung Sungai Sadang. Datuk ke situ kerana dia hendak bertemu kenalan rapatnya untuk menangkap burung pada waktu malam. Saya membantah rancangannya, tapi Datuk yang terkenal dengan keras kepala itu tidak mempedulikan bantahan saya. Tamat siri bercakap dengan Jin, siri 9, Panjat Bilik, Anak Dara. Karya Tamar Jalis, olahan Paduka Wali.